Warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat berpuasa kepada rakan-rakan sahabat ikhwan semua yang saya ucapkan, dan ya rakan-rakan sahabat yang saya hormati. Apa khabar rakan-rakan sahabat ikhwan tauhid, yang mana pada hari ini kita pun sedia maklum kita masih lagi di fasa PKP fasa 4 di bulan Ramadan. Tadi kita bawa buat rakaman tentang cara-cara kaedah bagaimana nak solat sunat tarawih di rumah. Jadi kita sebagai ketua rumah ni, kita ambillah asas-asas pengetahuan tentang bagaimana nak asas-asas ni, mana yang kata yang fardu lah, yang kata mudah lah. Kalau nak ikut macam di masjid tu memang kita tak boleh nak buat. Dia ada sunat-sunat macam Pak Syekh kata tadi, banyak sunat-sunat dia nak baca dia punya ayat, lepas tu nak baca dia punya selawat dia tu. Jadi kita ambil asas saja. Nanti ada dalam rakaman Hakim ni dia akan download dari dalam YouTube. Nanti kita boleh share. Jadi untuk bulan puasa ni alhamdulillah lah banyak kata soalan-soalan yang yang daripada rakan sahabat ikhwan yang baru-baru. Terima kasihlah pada Syawal, sahabat kita Syawal yang kita share video Al-Fadil Arwah Ustaz Mat Isa kita dalam YouTube. YouTube dia lah. Channel yang mana saya tak pastilah. Channel yang paling popular sekarang ni channel Hakim lah. Channel Samsung dengan Vivo kan. Hakim. Vivo. Setakat ni ada 716,000 tontonan. Yang setakat ni yang kata saya tengok dalam YouTube sendiri. Lagi kalau rakan sahabat nak tengok, pergi dekat YouTube, tengok channel Hakim Samsung dengan Vivo. Dan channel saya pun ada juga, channel YouTube saya ada juga. Yang dulu yang lama tu, kalau rakan-rakan sahabat ikhwan semua kalau tengok dalam channel saya tu, Hidup Bertauhid, dengan channel Muhammad tu. Ada dalam tu. Dia dekat bahagian langganan, tengok kat bahagian langganan ni ada atas ni. Langganan tu, pergi dekat atas tu. Kita dah subscribe, kita dah langgan tu. Ni macam ni Samsung ni Hakim. Ni video-video daripada arwah Ustaz Mat Isa, termasuk dengan video Ustaz Hashim kita lah. Jadi pelanggan-pelanggan yang sedia ada dalam channel yang subscribe channel Hakim ni, jadi perihal dia 716,585 tontonan yang telah ditonton oleh masyarakat seluruh dunia lah. Jadi banyak lagi tu channel-channel. Ni channel Hidup Bertauhid yang mula-mula saya buat. Ni. Dekat sini. Ni channel dia. Jadi jumlah tontonan 369,000 ditonton 2017. Jadi banyak lagi tu, ada juga rakan sahabat ikhwan kita yang ambil video ustaz ni, dia dengan cara kreativiti dia buatlah macam-macam lah. Bagus juga tu. Satu kata idea yang bagus untuk share video-video ustaz, termasuklah Pak Lang Ramli kita no. Kalau siapa ada subscribe langgan channel Pak Lang Ramli kita, ada mana dia Pak Lang Ramli ni, saya tak pasti yang mana satu. Siapa yang ada nama ni Ramli Pak Lang Ramli kita yang duduk kat kota Sarang Semut. Siapa rakan sahabat kenal ikhwan Pak Lang Ramli ni, pun biasalah mengaji dengan arwah Ustaz Mat Isa Ibrahim. Channel Pak Lang Ramli kita. Nampak? Tarik sikit. Main ni. Dia punya tontonan dia tak banyak lah, 8,000 lebih lah, baru lagi kan. Okey, jadi banyaklah perkongsian daripada rakan-rakan sahabat, bermakna yang mana mengaji dengan arwah Ustaz Mat Isa ni banyaklah. Yang kita dah buat rakaman video, yang masa arwah Ustaz masa hidup tu buat rakaman video kan. Lepas tu masuk dalam Facebook pun ada juga, masuk dalam YouTube pun ada juga. Baguslah tu, satu kata tabligh juga menyampaikan ilmu cara macam tu. Sekarang ni dah banyak kemudahan kita boleh guna pakai untuk kita menyebarkan ilmu tauhid.
Jadi saya dapat feedback daripada persoalan-soalan ilmu tauhid daripada akaun-akaun baru. Jadi banyaklah akaun baru, sebenarnya ramai akaun baru ni. Yang hubungi saya, yang WhatsApp saya kan, tanya saya secara personal lah, peribadi, tanya macam mana nak memahami bab 2 kalimah syahadah. Jadi yang ni yang yang hakim sendiri, yang mana-mana orang yang tengok YouTube dia, yang tonton YouTube dia, dan juga yang tonton Facebook arwah Ustaz Mak Isa. Ustaz kita pun ada juga, dan bertanya bagaimana untuk memahami bab 2 kalimah syahadah. Dan juga soalan yang paling famous sekali tu, soalan famous ni yang syok ni, siapa ganti Ustaz tu? Yang tu yang tu bukan apa, saya pun tak boleh nak jawab. Minta maaf, tak boleh nak jawab. Saya kata tak ada guru, tak ada murid, sama-sama dalam belajar, sama-sama mengaji, sama-sama dalam ambil kepahaman. Sama saja, tak ada perbezaan. Tu soalan famous tu. Bila dia WhatsApp saya, dia kata ni Ustaz Wahid ni ganti Ustaz Mak Isa ke? Saya kata tak. Saya bukan pengganti Ustaz dah. Saya cuma hari ni menyampailah, menyambung pertalian ilmu tadi. Setakat mana yang saya mampu, yang saya faham, saya cuba menyampailah. Dan saya pun bukanlah mahir sangat. Macam Al-Fadil, Ustaz kita ni dia lagi hebat kan. Kita ni anak murid dah, no? Macam itulah cerita dah. Jadi perkembangan yang terbaru dan terkini, kita ada ramai, sebenarnya hakikat ada ramai orang nak mengaji ilmu tauhid. Jadi banyaklah dia orang depa PM saya kan, tanya saya, telefon pun ada daripada Indonesia pun ada kan. Dalam grup hidup bersyahadah tu ada sahabat kita Benny Gusmar yang duduk di Padang, Sumatera. Kalau tengok grup hidup bersyahadah tu, rakan sahabat kita daripada Indonesia duduk di Padang, Sumatera. Namanya Benny Gusmar. Dia ada dalam grup tu. Dia pun orang kata akaun baru juga. Lagi ada yang duduk di Papua. Papua kat mana? Sumatera. Papua New Guinea. Papua New Guinea. Indonesia juga. Indonesia. Seorang lagi duduk di Medan. Medan mana? Aceh. Medan. Medan Sumatera lah. Jadi 2-3 orang bertanya. Tapi itulah masalah sekarang ni, nak bercakap dengan mereka direct macam kita di Malaysia ni, angkat telefon cakap payah. Nak kena ada dia punya di kepala nombor depan tu, nak pergi direct, dan kita pun tak mampulah nak call direct tu, penatlah kredit kita kan. Dia pun nak call kita pun penat kan. Jadi kita gunakan kaedah video call dan juga WhatsApp call. Yang tu saja yang boleh, yang kita mampu. Jadi soalan-soalan yang selalu ditanya oleh rakan-rakan sahabat ikhwan yang baru ni tentang bagaimana nak memahami bab 2 kalimah syahadah. Bab 2 kalimah syahadah, bagaimana nak memahami asas-asas ucapan 2 kalimah syahadah, yang mana depa ni sendiri dah tengok, dah tonton video Al-Fadil, tuan guru kita, arwah tuan guru kita, depa dah tengok, depa dah faham dah video-video ustaz tu kan. Depa dah nampak satu minda depa terbuka lah dengan hujah-hujah, dengan soalan-soalan ditanya oleh Al-Fadil tuan guru kita. Jadi dan kita yang tak berkesempatan bertemu dengan arwah ustaz kita pun merasa kata kecewa lah. Bukan kecewa siapa, tak boleh kata kecewa juga kan, sebab ketentuan Allah Ta'ala nak kata, dan ustaz dah tak ada, nak buat macam mana kan. Kadang-kadang masa kita tu kan, masalah kerja, masalah yang tu yang ni, yang tu pun dia terkait rapat jugalah dengan masalah bertemu dengan nak berjumpa dengan ustaz tu. Banyaklah saya tak ada nak jumpa, saya dah dengar video tu, saya nak pergi tak boleh, macam-macam lah kan. Dah sampai cari jalan tak jumpa. Dah sampai cari jalan tak jumpa apa dah. Macam-macam. Jadi saya kata itu, kata bukanlah orang kata nak kata alasan, bukan, dah tak sampai kan, sebab ada macam-macam masalah. Jadi kita pun tak maulah ambil benda ni terlampau berat sangat, nak buat pening-pening kepala. Jadi siapa yang ada pengganti dia tu, siapa yang biasa mengaji dengan ustaz, walaupun baru ke lama ke, yang faham, tolong sampaikan ilmu tauhid. Ini amanah ustaz kepada kita semua. Tak kiralah mengaji 20 tahun ke, 30 tahun ke, 10 tahun ke, 5 tahun ke, 3 tahun, syarat dia faham kalimah tauhid, dia boleh hurai 3 jenis syirik. Pertama syirik jali, syirik khafi ilal khafi ila khafi. Dalam syirik jali tu duduk dekat kalimah asyhadu, aku naik saksi. Dan syirik khafi tu duduk dekat an la ilaha, dan
illallah. Qafi ilal qafi ilal qafi. Bagaimana nak memahami, nak menyaksi, bukan saja faham saja, nak kena naik saksi tu. Jadi siapa-siapa rakan sahabat ikhwan, saya mintalah kerjasama kan. Mintalah kerjasama. Sebab anak murid ustaz yang baru ni makin banyak. Kena faham tu, jangan tunggu saya seorang saja. Saya dah letak dah, saya dah beritahu hakim untuk Belau Utara. Ini kalau Abang Derih dengar, Abang Roslan kita yang saya hormati, yang saya kasihi lah. Orang lama juga tu mengaji dengan ustaz kan, bukan baru. Kita ambil saya nak nak ambil minta pertolongan kan, Belau Utara ni termasuklah Pak Lang Ramli kan. Kalau dengar video ni, mintalah tolong ajak ilmu tauhid kepada orang-orang Belau Utara tu pun ramai yang nak mengaji. Depa tak ada kata tempat buat rujukan, tak ada. Macam baru ni orang daripada Sungai Bakap, tak silap saya. Apa nama dia? Dia baru call saya baru-baru ni. Nama dia apa dah saya tak ingat. Tapi dia ada call dah. Umur lebih kurang 50 lebih kat, 60 kat lebih kurang itu. Dia kata dia nak rujuk ke kalimah tauhid. Saya kata cuba kontak Abang Mamu Derih kita kan. Ataupun Abang Roslan kita, dia berhampiran. Orang yang berhampiran Belau Utara ni eloklah kan. Abang Mamu kita Derih tu boleh kita menyampai. Abang Roslan kita boleh menyampai. Lagi siapa lagi yang boleh menyampai? Adalah seorang dua lagi tu. Jadi minta tolong kerjasama Belau Utara ni. Saya minta Abang Mamu, Abang Roslan tolong menyampai ilmu tauhid pada rakan-rakan sahabat ikhwan kita yang baru ni, supaya dekatlah, mudahlah untuk mereka pergi nak berjumpa ke, nak berhubung ke macam mana kan. Buatlah ke mana pun, yang penting mereka dapat tempat rujukan yang tak payahlah susah-susah cari saya. Sebab saya ni banyak bergerak, kadang-kadang ada di utara, kadang-kadang duduk dekat selatan ni, dekat KL kan. Jadi tak tetap. Untuk Kuala Lumpur ni tak apalah nak jumpa saya kan, area PJ ni, area KL ni apa semua kan, Belaka ke apa, tak apalah nak rujuk dengan saya, tak ada masalah. Di sini pun kata banyak juga setakat ni ikhwan yang tersedia, yang sedia ada dalam grup tu, hidup bersyahadah tu, termasuklah hidup subjek tauhid tu, ada juga ikhwan-ikhwan daripada KL, Negeri Sembilan apa semua tu, boleh rujuk pada saya. Cuma kita ni terbatas sikit pasal sebab musim PKP ni kan. Memang kata had perjalanan tu dihadkan, tak boleh lebih pada 10 km. Macam kata saja-saja nak main tak boleh lah, nak main berkumpul kan. Kita kena faham lah. Itu sebab apa, undang-undang kerajaan. Bila kita buat juga, duduk dalam makan nasi free, Okey. Jadi saya hari ni nak menyampaikan ulang kaji bukan nak pergi aju soalan, nak ulang kaji. Ya, betul. Kalau nak aju soalan, kita kena berdepan. Macam tu. Jadi ulang kaji di sini banyaklah soalan-soalan yang daripada ikhwan baru yang kata nak memahami bagaimanakah nak naik saksi atau nak faham kefahaman tukang kata, tukang dengar, tukang lihat, tukang pandang ni, yang tukang fikir ni siapa? Siapa dia setelah aku dah nafi daripada syirik yang pertama, syirik jali, syirik khafi ilal khafi ni macam mana nak faham. Jadi permasalahan dalam asas kalimah syahadah ni, kita nak cerita tentang asas kalimah tauhid. Asas dia punya point dia. Bukan masalah dia punya maksud saya bukan masalah nak sampai nak abang tu. Asas tu kena faham asas dia tu. Jadi asas-asas utama pengetahuan ucapan dua kalimah syahadah ni, kalimah tauhid ni bukan sekadar ucapan di dua bibir mulut. Macam mana dalam hadis daripada Sayyidina Ali riwayat Baihaqi, khafifatani 'ala lisan wasaqina fil mizan khafifatani 'ala lisani wasaqini fil mizani syahadatin an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Senang sebut, senang ucap, tapi berat pengertian dan nak beramal dengannya. Kita pun sedia maklum hadis tu yang selalu dibaca oleh arwah tuan guru kita Ustaz Maisa Ibrahim, yang hadis yang panjang dia. Ya Bani Abdul Muttalib, ini wallahu ma'alam syaban ja'a qaumahu bi afdala mimma
jibtukum bi kalimataini khafifataini ala lisan wa sakinin fil mizan syahadatin an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi ucapan dua kalimah syahadah ni dah telah pun dijelaskan oleh Rasulullah sendiri, ialah satu ucapan yang senang sebut, senang ucap, senang kata pilah macam mana pun nak kata, macam mana pun boleh kata. Yahudi, Majusi, Nasrani, Hindu, Cina, tak kira apa pun semua boleh kata. Anak-anak kita boleh kata, burung tiung, burung kakak tua ke semua boleh kata. Kalimah tu senang saja. Tapi ayat di belakang sambungan dia senang sebut, senang ucap, tapi berat pengertian dan beramal dengannya. Berat pengertian ni kita kena fahamlah, ucapan ni bukan senang nak ambil faham, bukan senang kita nak mengerti. Tentulah kena belajar, kena ada usaha, kena belajar, kena kita ambil tahu, kena mengaji. Bukan hanya sebut macam tu saja. Dan hari ni kalau kita tengok apa yang berlaku di di Malaysia pada hari ni, termasuklah di seluruh dunia lah hari ni berlaku kalimah tauhid buat lagu. Kita semua sedia maklum. Buat lagu guna piano apalah macam-macam lah, buat rentak sana rentak. Kalimah tauhid dilagukan, kalimah tauhid dibuat satu bahan senda gurauan. Kalau orang tu faham kalimah tauhid, betul-betul faham, betul-betul naik taksi, boleh ke nak buat lagu tuan-tuan? Rakan-rakan sahabat ikhwan semua, cubalah fikir dengan akal yang waras. Orang yang faham kalimah tauhid, tiba-tiba dia nak buat lagu, munasabah ke dia akal? Tentulah tak betul. Dia salah lah pengertian tu. Kalimah tauhid dia buat lagu, buat zikir, buat nubang, buat macam-macam lah. Zikir kena buat sampai terangkat ni, sampai sampai terbaring, terterap pun ada. Mengucap dia kalimah tauhid, melompat-lompat macam kera luku pun ada. Jadi bukanlah macam tu. Kalau orang yang faham kalimah tauhid, takkanlah nak buat perangai macam tu. Tak munasabah, tak betul lah. Jadi seperti mana hadis tadi, senang sebut, senang ucap, tapi berat pada pengertian dan nak beramal dengannya. Kenalah ambil kepahaman betul-betul baik-baik kalimah tauhid ni. Bukan senang. Kalau belajar takat faham macam tu saja, tak beramal pun tak guna juga. Kalimah tauhid ni dia kena faham, dah kata kena reti pula, dah kena reti nak kena beramal. Jadi bukan sekadar kita hanya menyampai, dan bukan sekadar hanya kita faham, bukan sekadar hanya kita reti, kena buat kerja. Sebab rukun tauhid tu ada 4. Pertama, faham, ikrar dengan lidah, tasdik di hati. Yang keempat tu, lakukan ia dengan amal perbuatan. Kita semua rakan-rakan sahabat ikhwan yang mengaji dengan ustaz dah sedia maklum, sedia tahu dah. Bukan cerita ni cerita baru. Dah cerita ni cerita lama. Jadi saya nak beletiak lah sikit. Bukanlah kata nak beletiak sikit. Dah lama tak beletiak pilah. Jadi asas utama kalimah tauhid dah tentu tak lari daripada ilmu nahwu dan saraf. Seperti mana yang Al-Fadil Tuan Guru Arwah Ustaz Maisa kata, pertama-tama sekali ucapan tu kenalah ada ilmu al-kalam. Itu dia panggil itu al-kalamu. Dia panggil itu ilmu kalam. Al-kalamu huwa lafzun murakkabu al-mufidu bil wad'i. Apa itu kalam? Kalam itu al-kalamu huwa lafzun. Kalam itu tentulah dilafaz oleh manusia. Siapa manusia tu? Orang-orang yang diberi akal, fikiran, orang yang diberi kudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basar, kalam dan akal. Mereka-mereka ni lah yang berkelayakan mengucap dua kalimah syahadah. Huwa lafzun murakkabu, dan kalimah itu tentulah disusun. Murakkab tu tersusun. Contoh dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tak boleh aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah yang layak disembah. Tak sesuai perkataan tu, tak balarah. Ataupun aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang nyata, pun tak sesuai juga, sebab dia tak ada mantik. Ataupun aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, ataupun aku naik saksi tiada yang lain melainkan Allah. Tak mau macam tu, dia tak boleh. Murakkabu
ayat tu mesti susun. Susunan ayat tu tentulah dia ada nahwu, sharaf, mantik, balaghah, al-bayan, al-furqan, dan juga dipanggil itu ilmu dipanggil apa ni, nahwu, sharaf, mantik, balaghah, al-bayan, al-furqan. Dia panggil satu lagi yang border tu. Yang border tu apa, Hakim? Nahwu, sharaf, mantik, balaghah, al-bayan dan furqan. Di situ ada satu lagi tu ilmu dia panggil kan adalah tu penafsiran. Border sempadan. Furqan. Betul lah Furqan. Furqan tu Furqan tu maksud dia sempadan cakap. Jadi benda-benda tu kena ada dalam pengetahuan ilmu tauhid. Dan saya nak beritahu pada rakan sahabat ikhwan semua yang selama ni kita mengaji dengan Al-Fadil arwah ustaz kita. Kita tak payah pening-pening kepala pun nak mengaji ilmu nahwu, sharaf tu, mantik, balaghah tu, kita tak payah pening-pening kepala. Semua yang telah disampaikan oleh arwah Ustaz Maisa dah komplit cukup dengan ilmu nahwu, sharaf, mantik, balaghah, al-bayan, adalah semua dengan ilmu tata bahasa, para sastrawan semua ada komplit situ dah. Jadi hari ni kita cuma dengar saja dan ambil kepahaman penyaksian tu, bagaimana kita nak faham asyhadu. Jadi saya nak cerita di sini orang-orang individu yang nak mengajar, yang nak mendidik ataupun yang baru yang nak jadi guru lah, nak jadi guru ke, dia rasa dia bertanggungjawab nak menyampaikan ilmu tauhid ni, dia wajib kena memahami ilmu al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi al-mufidu sempurna. Ucapan tauhid tu tentu kena sempurna. Bermula dengan perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Percakapan tu kena sempurna. Tak boleh ada macam tersangkut-sangkut, tersilap-silap cakap, lafaz tak betul semua, tak boleh tu. Ucapan tu kena sempurna. Contoh macam mana asyhadu tu perkataan bahasa Arab. Bahasa Melayu ni aku naik saksi. An la ilaha, bahawasanya tiada Tuhan illallah, melainkan Allah. Macam tu bahasa ada aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Dia tak boleh pergi tokok tambah. Kalau tidak dia tak panggil al-mufidu. Tak ada. Sebab kalimah tauhid itu sendiri dah cukup komplit. Bermula dengan huruf alif di depan tu, alif dia panggil isim ana ataupun aku. Aku tu menunjuk kepada individu yang ditanya oleh Allah Taala. Alif di depan tu dia kena tengok. Sebab tu dia kena ada ilmu alat. Jadi saya ni bukanlah mahir sangat bahasa Arab, tapi dah belajar dengan Ustaz Hashim kita. Dia ajak cara kaedah nak memahami, bagaimana nak memahami isi kandung, intipati, arahan-arahan dalam kalimah tauhid tu, barulah nampak masalah-masalah yang selama hari ni yang mengaji dengan arwah Ustaz Maisa tu, yang Ustaz Maisa tu, arwah Ustaz Maisa tu dah terus bagi poin-poin besar pada kita. Jadi punca tadi daripada ilmu nahwu dan sharaf tadilah. Jadi di sini sedikit sebanyak kita sebagai anak murid ustaz yang masih lagi mungkin masih lagi muda di antara kita, mungkin masih lagi kita mampu untuk belajar, kita belajarlah sikit-sikit bahasa Arab ni. Dia punya poin-poin tu ilmu apa? Ilmu bagaimana nak faham tu isim tu apa, kata nama khas, isim, fi'il, perbuatan, perilaku tu, isim, fi'il, haraf. Lepas tu dia ada mutada' khabar, mutada' muakkar. Lepas tu dia ada kata-kata majhul, isim muqaddam. Dia kena ambil lah poin-poin tu. Jadi benda ni saya nak cakap banyak dalam video ni, payahlah. Dia kena duduk dalam kelas Ustaz Hashim. Duduk dalam kelas Ustaz Hashim kita. Nanti kita akan buat, insya-Allah ada rezeki kita esok, mungkin PKP ni nanti mungkin dah dibatalkan ke, akan mungkin PKP ni akan ditarik balik, nanti kita akan buat di Pulau Pinang. Di Penang nanti mungkinlah saya dah bincang dengan Ustaz Hashim nak buat
di Pulau Pinang. Terutamanya ikhwan, anak-anak murid ustaz yang belajar dengan ustaz di Pulau Pinang, nanti kita akan buat di sana. Jadi saya cadang nak buat dekat rumah ni lah, Abang Mamu Deres kita lah, ataupun rumah Abang Roslan kita. Kita berkumpul di sana. Kita panggil Ustaz Ashkin ajak ilmu bahasa Arab tu, asas-asas dia tu macam mana nak faham. Jadi di sini saya nak kita beritahulah, macam itulah dia punya cerita dia. Hari ni kita kena bersyukur lah dan berterima kasih banyak-banyak. Pertama kepada Allah Ta'ala, yang kedua kepada arwah Ustaz Maisa kita yang telah menyampaikan ilmu tauhid kepada kita dengan terang jelas lagi sempurna. Sebab kalau nak ikut tengok balik, ini yang saya faham lah. Tak tahulah rakan sahabat ikhwan semua yang lain tu faham macam mana. Yang saya faham, semua yang arwah ustaz cakap tu semua dah ada semua poin-poin besar yang telah diulas, yang diambil daripada ilmu alat, iaitu ilmu nahwu dan saraf, telah diterjemahkan secara detail dan kata secara komplit. Lagi kata muafiq lah. Memang cukup sempurna lah. Mana dia muafiq, sempurna. Tak ada kata siapa-siapa nak komplain. Nak komplain macam mana? Semua dalam tu ada nahwu, saraf, mantik, balaghah, al-bayan, al-furqan, adalah semua ada komplit dalam tu. Siapa nak komplain? Orang dengar siapa nak komplain? Yang masalah orang komplain ni dia tak faham. Dia tak faham apa? Dia tak faham at-tauhid tu macam mana dia nak faham at-tauhid tu apa. Kalau kita faham at-tauhid tu hanya tak faham huruf perkataan tu saja tanpa melalui ilmu alat ni, ilmu nahwu dan saraf ni, macam mana dia nak macam mana dia nak nak reti. Contoh macam mana? Kita tahu motor kita rosak, hantar kedai pomen. Pomen tahu dia rosak apa. Tapi dia tak ada alat nak buka enjin tu. Jadi macam mana dia nak repair kerosakan motor tu? Jadi macam tu juga ilmu tauhid, macam tu juga Quran. Kalau tak ada ilmu nahwu, saraf, ilmu alat, ilmu tajwid, kawaid, ataupun dipanggil ilmu ad-dalalah, ilmu banyaklah ilmu dalam tu. Macam mana kita nak faham Quran tu? Macam itulah contoh. Kita pun dah tahu sebelum-sebelum ni banyaklah kali dalam video-video ustaz cakap. Ada satu lagi video dekat rumah yang Hakim rakam dekat rumah Abang Mamu kita kah? Yang Hakim rakam dekat Taman Tun Sadun tu. Video tu cantik tu. Menerangkan tentang selawat Nabi. Selawat Nabi tu. Tengok dalam selawat Nabi tu, kenapa selawat kita tu tertipu, kita selawat tak betul. Semua orang boleh ucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi macam mana kita nak faham Allah Taala berselawat atas Nabi ni macam mana? Kalau tak ada ilmu ilmu alat, ilmu nahwu dan saraf, macam mana kita nak faham? Jadi ustaz dalam video tu saya dah faham dah, tengok keadaan video tu pun memang cantik dan kemas lah. Nak beritahu solawat tu ialah berhubung. Allah Taala berhubung dengan apa? Dengan kalimah tauhid. Jadi ustaz hari ni dah bagi poin-poin besar pada kita. Kita pula yang dah mengaji dengan ustaz ni, janganlah kita ambil sambil lewa. Janganlah kita ambil ilmu ni ambil pergi hempuk hujah orang. Ambil ilmu ni hempuk tinggi, pergi tanya orang-orang yang tak tahu apa, yang tak tahu benda apa, ataupun yang dia baru nak mengaji, kita pergi hampir hempuk dengan ilmu dengan hujah-hujah macam ni. Bukan macam tu matlamat dia. Kita nak mendidik orang-orang baru ini supaya dia nak bagi dia buka akal, buka minda. Nak buka akal tu macam mana? Kita nak cari satu panduan nak buka akal dia macam mana nak buka dia punya dia punya kepahaman dia tu. Selama ni dia faham macam mana? Ini cara kaedah lah kan. Yang saya tengok macam mana arwah ustaz buat. Dia nak bagi orang tu pecah kepahaman ilmu tu, nak tengok macam mana kepahaman. Jadi kalau kita nak sekadar untuk kata nak berhujah kan, sekadar untuk nak ambil keuntungan atas ilmu yang ustaz ajar ni,
Itu salah lah, tak betul lah. Jadi hari ni saya tak salah pada rakan sahabat Ikhwan. Cuma saya hari ni kita kena beringat dan berhati-hati. Sebab iblis ni dia mengambil kesempatan di atas ilmu. Tu kita kena jaga-jaga. Kita semua sedia maklum bagaimana pengorbanan ustaz, usaha dia, tanggungjawab dia, dan juga dipanggil orang kata kesungguhan dia mengajak kita tu. Tak kira bila masa pun kita main, dia layan kita, dia ajak kita. Macam itulah kita kena buat dekat siapa-siapa yang kita ajak, macam itulah. Itu bagi pandangan saya, sebab saya pun salah satulah orang yang mengaji dengan ustaz. Yang saya boleh cakap ni sebab saya mengaji, yang saya tahu macam mana keadaan situasi masa saya mengaji tu. Orang lain saya tak pastilah macam mana. Jadi hari ni kita kena ambil satu inisiatif dan juga sentiasa bersikap positif yang baik pada pada sesiapa saja rakan sahabat kita yang nak tahu. Jadi ada benda-benda yang kita mungkin terlupa, kita bukan semua boleh ingat. Terlupa, tak ingat. Tengok balik video ustaz tu. Mungkin siapa ada buat rakaman, rujuk balik. Tengok balik rakaman-rakaman tu. Mungkin boleh mengingatkan kita balik. Bukannya baru, kerana rakaman tu pun dah lama dah, bertahun-tahun. Jadi masalah dia sekarang ni, pengetahuan asas tentang ucapan 2 kalimah syahadah tu yang saya cakap tadilah, sekurang-kurangnya dia kena memahami. Bagaimana pula kalau dia tu orang tua? Takkan dia nak mengajak, dia nak pergi mengaji bahasa Arab pula? Macam tu kita janganlah kita nak pergi buat macam tu dekat dia. Kita ajaklah yang rasa-rasa sampai kepahaman ni, sudahlah. Sampai nak mengajak, sampai nak berfaham satu, penatlah. Tengoklah keadaan usia dia. Kita semua pun dah sedia maklum, dah tahu. Tengok pada keadaan dia. Kalau dia tua tu macam mana, kalau dia tu macam mana, kita pun dah tahu. Tak bolehlah nak tekan dia lebih-lebih. Tapi di sini bukanlah saya nak kait dengan masalah tu. Nak kait masalah asas ucapan pengetahuan tauhid ni, iaitu 2 ucapan kalimah syahadah ni. Jadi bermula daripada ilmu nahwu dan saraf, tu lah pecahan-pecahan syahadah. Macam huruf alif tu, kenapa dia letak huruf alif di depan tu? Alif tu alif apa? Kenapa ada huruf asyhadu di depan tu? Tentulah kita kena alert, kita kena perhati betul-betul, kena tengok betul-betul ucapan asyhadu tu, nama pun syahadah, penyaksian. Individu yang kena naik saksi tu, dia kena mengambil penyaksian sepenuh-penuhnya. Penyaksian asyhadu di sini, kita nak faham macam mana asyhadu tu. Kalau kita pun tak tahu kedudukan alif tu macam mana, alif tu alif apa? Alif tu tanya pada individu, sebab tu alif ana, isim aku, kata pada dituju kepada individu yang mengucap tu. Dalam tu ada soalan yang telah dipecahkan oleh ulama-ulama daripada arwah ustaz kita sendiri. Asyhadu tu aku naik saksi. Aku naik saksi apa di sini? Naik saksi ni nak faham macam mana? Apa yang aku dah naik saksi? Kalau orang tu mata buta, macam mana pula nak menyaksi? Kalau orang tu pekak bisu, macam mana nak menyaksi? Tapi arahan perkataan ni tetap juga suruh setiap individu menyaksi. Siang, malam, pagi, petang, dalam azan subuh, dalam setiap azan, setiap iqamah, dalam setiap solat kita daripada tahiyat awal, tahiyat akhir, suruh individu naik saksi. Tak kira lah hang pekak ke, hang buta ke, hang bisu, hang kena menyaksi juga. Jadi macam ni, menyaksi ni dia tak takluk kepada penglihatan ke, dia pun takluk kepada pandangan ke? Menyaksi ni dia takluk kepada macam mana? Apa kita nak faham dalam syahadah tu? Syahadah tu sendiri apa? Apa maksud syahadah tu sendiri? Yang ni yang boleh saya nak kongsikan pada rakan sahabat Ikhwan. Kita ulang kaji balik. Bukan saya nak mengajak. Jangan salah faham. Kita nak ulang kaji. Kalau ada nak kongsikan ilmu, kalau ada saya salah silap, tolong telefon saya, tolong perbetulkan saya. Jangan biar saya buat seorang-seorang silap dan buat kesalahan. Jangan biar saya. Dan ingat arwah ustaz pun dah pesan, kalau dia silap tolong tegur. Macam tu juga semua ikon-ikon kita silap, tolong tegur. Berlapang dada, sentiasa berfikiran positif. Jadi asyhadu tu dia suruh setiap individu naik saksi. Kalau orang tu mata buta, macam mana pula nak saksi macam mana? Tapi arahan tetap suruh individu tu naik saksi.
Dan bahawa dalam tu ada syirik, namanya syirik jali, syirik yang terang jelas lagi nyata. Macam mana kita nak menyaksi? Syirik terang jelas lagi nyata, boleh pegang, boleh sentuh, boleh rasa. Dalam asyhadu tu macam mana? An ilaha tu ada syirik tersembunyi. Khafi nama dia, tersembunyi. Duduk dalam kalimah an ilaha, bahwasanya tiada Tuhan. Macam mana kita nak menyaksi yang dikatakan syirik yang tersembunyi ni? Macam mana nak faham? Nak rasa macam mana? Nak reti macam mana? Nak nampak macam mana? Nak menyaksi tu. Tersembunyi ni tak boleh nampak terus ke? Ghaib ke terus ke? Atau kita tak boleh tahu ke? Macam mana tu nak faham? Nak menyaksi macam mana syirik khafi tu? Dan satu lagi khafiyul khafi ilal khafiyil ilal khafiyil ilal khafiyil ilal khafil. Berangkai-rangkai ilal khafil ilal khafil. Dalam yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimakumullah, tersembunyi lagi tersembunyi laksana semut hitam di atas batu hitam di malam hari dalam sebuah gua yang gelap. Punyalah gelap, punyalah gelap, punyalah gelap, punya tersembunyi lah, punya tersembunyi sampai tak nampak semut tu. Jadi adakah ni soalan, adakah terus tak nampak? Terus tak nampak, maksud gelap tak nampak? Adakah terus tak nampak, tak boleh kita nak kenal, tak boleh kita nak menyaksi, tak boleh kita nak faham, kita tak nak erti macam tu ke? Jadi nak bagi satu pengulasan yang macam mana nak bagi faham syirik khafiyul khafil ilal khafil ilal khafil ilal khafil, tersembunyi lagi tersembunyi lagi tersembunyi. Nak faham macam mana? Nak menyaksi macam mana? Kalau dah hitam, semut tu dah hitam, duduk di atas batu hitam di malam hari dalam sebuah yang gelap. Tentulah dari segi logik akal fikiran kita tak boleh nampak. Tapi Allah Ta'ala suruh menyaksi juga syirik tu. Macam mana nak menyaksi syirik ni? Takkan duk kata dekat mulut, takkan duk bahas, duk cakap berhujah tu. Kepahaman tu di mana duduk? Macam itulah yang telah pun dialog oleh arwah Ustaz Maisar kita kepada kita semua yang mengaji ni dulu. Ni ulang kaji balik. Kan? Takkan tak nampak apa syirik tu. Tapi Allah arwah suruh kena naik saksi asyhadu, aku naik saksi, kena naik saksi ketiga jenis syirik tu. Jadi nak menyaksi macam mana? Jadi yang terakhir illallah, melainkan Allah tu, melainkan Allah yang macam mana? Yang itulah hari ni saya nak kita share, nak kongsi, nak ulang kaji kan pada rakan-rakan sahabat ikhwan semua. Yang mana baru ke lama ke, saya nak ulang kaji balik kan. Kita nak bertanya soalan tu supaya sama-sama kita mungkin terlupa, mungkin tak ingat, mungkin kita dah lama sangat tak dengar ke apa ke. Kita sama-sama ingat memperingati. Jadi mungkin orang kata ingat tapi tak tahu, dah ada jawapan, dah ada dulu dah bisa dengar lah, arwah ustaz beritahu, mungkin terlupa. Ini kita nak share, bukan nak cari siapa pandai, siapa terror, siapa reti, siapa faham, tak. Nak bagi semua sama-sama faham. Nak cari persamaan di antara kita, nak faham macam mana dialog tu. Kita pun dah sedia maklum, sedia tahu banyaklah hujah-hujah ustaz mengenai kepahaman dalam ucapan asyhadu ni, banyak. Hujah-hujah dia banyak. Kan? Kita pun sedia maklum, sedia tahu hujah-hujah dia. Nak mendekatkan kepahaman ni banyak kaedah-kaedah ustaz dah bagi kat kita. Kaedah-kaedah kepahaman, kaedah-kaedah pendekatan kepahaman. Jadi jangan hari ni kita dah faham kalimah tauhid, kita mengelirukan. Pertama mengelirukan orang ramai, orang awam